Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Hari ini kelas kita yang ke berapa pun saya tak ingat dah. Ini namai bulan 7, 2021. Jadi cikgu akan mulakan hari ini dengan kita akan masuk kepada topik kita yang baru lah. Ya, topik yang baru. Okay, jangan risau, topik yang sebelum ini masih ada lagi latihan yang kita belum habis bincang. So, kita bincang nanti dalam kelas Google Meet kita lah. Okay, so, tapi hari ini cikgu nak teruskan ya. Kita ready dengan topik yang baru. Jadi, cikgu harap video ini awak akan tengok sebab ni adalah permulaan topik. So, ia adalah sangat penting, basic ya, bagi topik ini awak perlu tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi ya. Okay, hari ini kita akan masuk kepada termokimia. Okey. Topik ketiga dalam tingkatan 5 kita iaitu termokimia. Apa yang awak perlu tahu tentang termokimia ini ya? First sekali definisi dia pun dah termo ya. Termo ini adalah haba. Okey. Kimia lah iaitu tindak balas kimia. Okey, jadi apakah itu termokimia? Termokimia ini adalah kita mengkaji ya. Kita mengkaji perubahan haba. Ya, perubahan haba dalam apa? Dalam tindak balas kimia lah. Ya. So kita mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia. Tindak balas kimia ni dia memang melibatkan haba ya. Apabila suatu pemecahan ikatan dia akan berlaku perubahan haba iaitu dia membebaskan haba, manakala apabila dia nak buat dia kata percantuman pula, dia nak buat pembentukan ikatan, dia akan membebaskan haba. Okey, so dua situasi di mana haba akan terlibat di dalam tindak balas kimia. Okey, dua jenis tindak balas yang awak perlu tahu ya. Okey, so daripada definisi termokimia tadi tu, kita kena tahu tentang dua jenis tindak balas ya. Okey, yang pertama tindak balas kita yang pertama, cikgu rasa awak dah pernah belajar masa awak tingkatan 3 dulu iaitu tindak balas eksotermik. Okey, just kita cari revision sikit lah, cuma dia lebih dalam sikit lah untuk tingkatan 5 awak ni kan. Dan kita ada juga endotermik. Okey, so apa beza di antara eksotermik dan endotermik? Dah tentulah banyak perbezaan dia ya. So cikgu akan buat garis tengah ni untuk kita buat perbezaan dia. Okey, ekso cikgu pernah sebut dulu kalau awak tingkatan 3 dengan cikgu ya. Ekso ni exhaust. Exhaust dia buat apa? Exhaust ni dia bebaskan asap. Betul. So ekso di sini dia membebaskan ya. Dia membebaskan. So dia bebaskan apa? Dah tentulah tindak balas eksotermik ini adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba. Ke mana? Ke persekitaran lah. Ke persekitaran kita. Okey, yang kedua di sini pula vice versa lah, endotermik tindak balas kimia yang apa? Yang menyerap haba. Dari tadi ke persekitaran ni dari persekitaran. Dia serap haba dari persekitaran. Okey, cikgu lukis kat awak satu ni ya. So dia ada merajah air lah di sini ya. Okey, ni pun sama. Okey. Jadi, apabila dia membebaskan haba ya, membebaskan haba bermaksud tindak balas itu berlaku di dalam larutan itu. Bila tindak balas itu berlaku dalam larutan tu akan ataupun molekul-molekul dalam larutan itu dia akan membebaskan haba. Okey. Apabila dia membebaskan haba, apakah yang berlaku kepada larutan itu? Dah tentulah larutan itu dia punya suhu dia meningkat. Ya. Dia membebaskan haba. Jadi dia punya suhu akan meningkat, ya. Kalau untuk endotermik pula, molekul-molekul dalam ni dia akan menyerap haba daripada persekitaran dia. Dia menyerap haba daripada larutan tu
ya, larutan tadi tu ataupun air tadi diserap haba daripada air. Air tadi daripada panas, air tu akan jadi sejuk disebabkan persekitaran ataupun kita punya bahan tu ataupun molekul-molekul di dalam larutan itu menyerap haba. Jadi apa yang berlaku? Kita punya suhu larutan kita akan menurun. Okey. So itu dua perbezaan yang utamalah di sini. Okey, kemudian yang ketiga apa lagi? Dah tentulah bila suhu tu meningkat, apa yang berlaku kepada bekas ni? Bekas tu akan menjadi panas. Okey, bekas menjadi panas. 3 sini bekas jadi sejuk lah. Bekas jadi sejuk. Okey. Kemudian, saya ingat sikit. Seterusnya, yang keempat, kita nak tahulah jumlah kandungan tenaga kita. Jumlah kandungan tenaga kita pula. Jumlah kandungan tenaga. Jumlah kandungan tenaga ni jumlah tenaga yang terdapat di dalam kita punya bahan tu. Dia lebih tinggi ke atau lebih rendah? Ya. Kita ada dua, ya. Kita ada bahan dan juga kita ada hasil kita, kan. So jumlah tenaga, so kalau yang ni, ya, A tambah B, kita dapat C tambah D. Okey, yang A dan B ni adalah kita punya bahan lah. And then hasil kita pula dipanggil sebagai C dan D ni tadi. Okey. So untuk kes eksotermik, jumlah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okey, so kita ulang balik. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada bahan lagi. Okey, kita padam daripada hasil lah, hasil tindak balas. Okey, yang sebelah sini pula jumlah kandungan pada endotermik, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada bahan tindak balas. So dia terbalik je. Awak hanya perlu hafal satu untuk awak ingat satu lagi. Okay. And then yang kelima, bagaimana kita nak mengira dia punya delta H. Delta H ni apa? Delta H ni adalah dia punya haba tindak balas. Okay, atau kita panggil kandungan haba lah. Kandungan haba tindak balas. Okay. So delta H kita, kalau di sini kita nak kira bagaimana? Delta H kita sama dengan hasil tindak balas tolak dengan delta ataupun haba bahan tindak balas. Okey. Hasil kita, ya, C dan D tadi tolak dengan bahan tindak balas. Okey, so kita akan dapat, ya, kita punya sign kita ataupun dia punya sign lah, kan. Kita panggil sign ataupun sign dia negatif. Negatif. Dia akan dapat nilai dia nanti, delta H tu nilai dia adalah nilai negatif. Negatif tu menunjukkan dia membebaskan haba. Okey. Bagi endotermik pula, delta H dia adalah haba bahan tindak balas tolak dengan haba hasil tindak balas. So kita akan dapat dia punya ni adalah positif, ya. Delta H dia adalah positif. Okey. Yang keenam, apa lagi yang kita perlu tahu lagi? Ya. Yang keenam adalah kenapa datangnya kita punya negative sign ni. Ya, negative sign ni datangnya apabila dia proses itu berlaku semasa
pembentukan ikatan. Okey. Di mana tenaga ataupun kita kata jumlah tenaga haba lah. Tenaga haba yang dibebaskan, ya. Tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan lebih tinggi daripada tenaga haba semasa pemutusan ikatan. Okey. Cikgu bagi awak situasi lah, ya. Okey. Hidrogen klorida, ya, HCl tambah dengan magnesium. So kita akan dapat magnesium klorida tambah dengan hidrogen. Okey. Okey, magnesium klorida ada dua di sinilah, magnesium chloride. Contohlah cikgu buat kan. And then hidrogen pun ada dua, hidrogen dengan hidrogen. Okey, HCl, HCl. Mg1, dia solo saja. Okey. Untuk membentuk magnesium chloride dengan hidrogen gas ni, apa yang perlu HCl lakukan? First kali dia kena putuskan dia punya ikatan. Okey. Macam awak dengan kawan awak. Kawan sangat baik, ya, sangat baik kawan awak. Datang pula kawan seorang lagi, ya, kacau hubungan tu. Ya, kacau hubungan tu di mana dia nak pecahkan hubungan tu. Awak ni dengan kawan awak yang seorang lagi ni, awak lah kawan awak ni, okeylah dia nak cari kawan baru, awak ni tak suka. Ya, awak ni tak suka, jadi awak jadi marah. Awak jadi marah sangat. Ya, bila ada pihak ketiga ataupun ni kita kata girlfriend dengan boyfriend lah kan. Pihak ketiga ni kacau awak. Kacau girlfriend awak. Ya. Jadi awak marah sangat sampai awak kata kat girlfriend awak ni, tak apalah, kita putus lah takat ni. Bila awak putuskan ikatan tu kan, awak sebenarnya menyerap banyak haba. Sebab awak sangat marah. Ya, awak sangat-sangat marah sampai awak rasa awak dikhianati, awak putuskan ikatan tu. Itulah yang berlaku. Masa ini adalah proses, ya. Proses pemecahan ikatan ni adalah proses dia menyerap haba. Ya. Dia menyerap haba untuk apa? Untuk dia putuskan ikatan tu. Okey. So dia putuskan ikatan tu, dia menyerap haba. Okey. Menyerap haba. Okey, pada ketika dia menyerap haba ni, tenaga dia mungkin dia perlukan tenaga 100 kilojoule katakan, cikgu ambil macam tu. Okey, 100 kilojoule untuk kita serap haba sahaja. Okey, kemudian lepas dah pecah H dengan Cl dengan Mg, dia bawa haluan masing-masing. Kemudian apa yang berlaku? Dia nak bercantum balik, ya. Klorin dengan magnesium nak rapat, ya. Dia nak rapat. Hidrogen pun sama, ya. Hidrogen dah ada pasangan baru dengan hidrogen juga, dia pun nak rapat juga. Semasa dia nak rapat ni, dia perlu bebaskan haba, ya. Sebab tadi pada ketika dia tengah marah tadi, dia kena cool dulu. Dia kena bagi sejuk diri dia, baru dia boleh rapat balik. Okay. So semasa proses pembentukan ikatan di antara magnesium klorida, magnesium dengan klorin, hidrogen dengan hidrogen ni, dia membebaskan haba. Okay. So apabila dia membebaskan haba itu, ya, membebaskan haba, katakan, ya, haba yang dibebaskan itu untuk yang MgCl tu adalah 100 kilojoule. Untuk hidrogen pula, hidrogen yang di atas tu, dia bebaskan haba untuk dia bercantum, dia perlukan lagi 100 kilojoule. Jadi jumlah haba yang dibebaskan adalah semasa pembentukan ikatan adalah 200 kilojoule. Okey.
Jadi di sini apa yang berlaku? Haba semasa dibebaskan, haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan adalah lebih tinggi daripada haba yang dibebaskan semasa pemecahan ataupun pemutusan ikatan. Okey, sebab itulah tindak balas itu dipanggil tindak balas eksotermik. Ya, sebab haba dibebaskan lebih tinggi daripada haba yang diserap. Okey? Sebab apa kita letak negative sign? Negatif tu hanya untuk menunjukkan. Dia tidak ada negatif dalam di masa dia bebaskan haba, dia tak adalah negatif, tak ada. Ya, negatif tu adalah sign sahaja untuk kita tentukan. Negatif menunjukkan proses tu adalah tindak balas eksotermik. Positif pula menunjukkan tindak balas endotermik. Dia tidak membawa apa-apa maksud pada tindak balas itu sebenarnya. Okey. So, cikgu harap awak faham lah. Okey. Jadi, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan lebih tinggi daripada tenaga haba semasa pemutusan ikatan. Okey. Alright. So, di sebelah sini pula pun sama juga, ya. Cuma yang membezakan adalah dia punya sign tu datang berlaku semasa pemutusan ikatan. Ya, berlaku semasa pemutusan ikatan. Bermaksud haba, okey, tenaga haba lah, tenaga haba yang diserap, ya, semasa pemutusan ikatan. Cikgu tak nak ubah ayat. Tenaga haba yang dibebaskan lah. Kita buat. Yang dibebaskan semasa pembentukan. Kita ubah pada mana? Pembentukan ikatan lebih rendah. Macam tu je. Kita ubah kat situ saja. Lebih rendah, lebih tinggi. Ayat sama. Daripada tenaga haba semasa pemutusan ikatan. Okey. So, kita dapatlah dekat situ kan. Cikgu dah tunjuk contoh di sebelah sini. Contoh di sana pun sama. Cuma kita gunakan bahan sahaja yang berbeza. Contoh tindak balas eksotermik, ya, kita ada proses respirasi. Ya. Proses respirasi adalah proses kita bernafas. Ya. Kalau kita bernafas tu kita keluarkan wap air. Kalau wap air tu sebenarnya kalau awak hembuskan mulut awak pada tangan, awak akan rasa dia panas. Ya. Maksudnya masa tu dia membebaskan haba. Okey, itu proses respirasi. Kemudian kita ada proses peneutralan, ya, di antara asid dengan base pun adalah proses eksotermik. Kemudian semua proses yang melibatkan asid tindak balas dengan logam, asid bertindak balas dengan logam karbonat, semua proses itu adalah proses eksotermik. Lagi yang paling famous adalah pembakaran, ya, pembakaran bahan api. Awak bakarlah apa saja yang menggunakan bahan api kita, metanol ke, etanol ke, lagi kita bakar petrol dan sebagainya, itu semua adalah tindak balas eksotermik. Dan yang kadang-kadang dia tanya adalah apabila kita melarutkan, ya, melarutkan natrium hidroksida dalam air. Ini juga merupakan tindak balas eksotermik. Awak masukkan natrium hidroksida dalam air, awak akan rasa bekas tu jadi panas. Itu adalah tindak balas eksotermik. Okey. Boleh? Walaupun ni video, cikgu harap awak boleh lah. Ni memang akan panjang sikit. Cikgu minta maaf sebab memang tak ada cara untuk cikgu pendekkan sebab benda-benda ni sangat penting. Okey, contoh bagi endotermik pula adalah tindak balas fotosintesis, ya. Fotosintesis. Kalau awak perasan, ya, fotosintesis ni berlaku. Kalau awak duduk di kampung-kampung, ya, banyak pokok, apabila proses fotosintesis ni berlaku, awak akan rasa kawasan tu sejuk.
Sebab apa? Sebab dia menyerap haba daripada persekitaran. Jadi awak tak rasa panas. Sebab itulah proses fotosintesis ni sangat bagus. Kalau awak duduk di kawasan-kawasan kampung, banyak pokok, proses fotosintesis berlaku dengan banyak. Jadi kawasan tu akan sejuk, ya, sebab dia menyerap haba. Itu awak kena faham lah proses sains yang berlaku di situ. Okey, kemudian kita ada penguraian. Proses penguraian kebanyakannya, ya, terurai ni, dia mengurai hidrogen peroksida, mengurai pada air dan juga oksigen tu. Itu semua adalah proses yang melibatkan proses endortermik, ya. Penguraian, kalau di sini penguraian karbonat, karbonat logam boleh, ya. Kemudian kita ada amonia juga, bila kita melarutkan amonia dalam air pun sama tindak balas endortermik. Okey. So, selesai untuk perbezaan di antara exo dan juga endo. Kita ada sampai hampir 6 dan 7 lah, campur dengan contoh sekali, ya. Yang pertama, dia melibatkan haba dibebaskan ke persekitaran atau menyerap haba. Kemudian suhu meningkat untuk exo. Bekas akan jadi panas. Kemudian jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Yang ini kita akan tunjukkan di dalam gambar rajah aras tenaga, nombor 4 ni. Okey, yang kelima adalah dia punya sign dia, ya. Sign dia delta H sama dengan haba hasil tindak balas tolak dengan haba bahan tindak balas. So kita akan dapat negative sign. Okey, contoh tadi, ya, kalau cikgu tunjuk tadi haba hasil tindak balas tadi yang di bawah hasil kita, ini susah sikit nak tunjuk lah. Tapi kalau ikutkan yang bawah ni macam ni lah, Okey, kemudian nombor 6 semua cikgu dah terang, ya. Okey, kemudian kita masuk pula, yang kedua, kita masuk pula kepada yang kedua berkaitan dengan gambar rajah aras tenaga, ya. Gambar rajah aras tenaga. Okey. So, untuk gambar rajah aras tenaga, dia melibatkan, kenapa kita nak guna gambar rajah aras tenaga? Sebab daripada gambar rajah aras tenaga, kita akan tahu dia punya apakah bahan tindak balas dia, apakah hasil tindak balas dia, dan juga kita boleh tahu dia punya delta H. Iaitu kita punya haba dibebaskan ke ataupun haba diserap. Okey, delta H dalam ni sangat penting, ya. Delta H kita punya haba tindak balas kita. Tindak balas. Okey, dia menunjukkan sama ada dia diserap atau dibebaskan. Ya, kalau diserap, dia punya sign dia adalah positif. Kalau dibebaskan adalah sign dia adalah negatif. Dia punya haba, ya, tenaga haba. Bila tenaga dia punya rumus mestilah rumus dia adalah kilojoule. Mol negatif 1, ya. So ini adalah delta H punya unit lah, unit kilojoule mol negatif 1. Okey. So kita tengok dulu bagaimana kita nak melukis, ya. Kita nak melukis gambar rajah aras tenaga. First kali adalah contohlah, cikgu ambil contoh satu, ya. Contoh kita, cikgu ambil magnesium tambah dengan samalah tadi, ya, HCl. So kita akan dapat magnesium klorida tambah dengan H2. Okey, so tidak ada balancing, ada balancing 2 di sini. Okey. Alright. 2, betul ke 2? 2. Okey, betul. Okey, so dah siap yang itu. Kita ada apa? Kita ada bahan, ya, dan kita ada hasil. And then dia bagi pula kita, mestilah dia kena bagi apakah kita punya delta H. Delta H kita di sini sama dengan, cikgu ambil bandai lah, negatif 500 kilojoule mol negatif 1, katakan, ya. So, first kali apa yang awak nak buat adalah awak kenal pasti dia. Apakah jenis tindak balas dia. Awak tengok negatif sign di sini ada. So, awak tahu dia adalah tindak balas exothermic. So, awak pun mulalah melukis, ya. First kali, awak tarik dulu dia punya anak panah ke atas satu. Ya, and then awak terus labelkan dia dengan ini adalah tenaga. Ya, tenaga. Okay, and then awak akan buat satu anak panah di atas ini, ya, menunjukkan itu adalah kita punya bahan. Bahan tindak balas kita.
Okey, bahan tindak balas kita pun tulis bahan tindak balas kita Mg tambah dengan 2HCl. Okey. And then awak pun tambah lagi satu anak panah sebabkan dia adalah tindak balas exothermic, bermaksud dia membebaskan haba. So awak tambah anak panah ke bawah. Ke bawah ni bermaksud dia kehilangan haba. Okey, dia kehilangan haba. And then kita pun buat satu lagi ni garisan secara lurus. Kita tuliskan kita punya hasil tindak balas. Okey. So hasil tindak balas di sini adalah MgCl 2 tambah H2. Okey, dan last sekali barulah awak tulis kita punya delta H kita di tengah-tengah anak panah ke bawah tu. Delta H sama dengan berapa tadi? Negatif 500 kilojoule mol negatif 1. Okey. So awak dapatlah awak punya tindak balas awak, ya, awak punya gambar rajah aras tenaga awak telah lengkap. Okey, daripada gambar rajah aras tenaga apa yang awak boleh tahu, ya, di mana tindak balas ini adalah melibatkan kita punya bahan tindak balas magnesium. 1 mol magnesium bertindak balas dengan 2 mol hidrogen klorida membebaskan haba, ya. Di sini tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, ya. Bebaskan haba ke persekitaran dan kita dapat 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Okey. So tindak balas exothermic juga, apa yang berlaku juga, suhu bahan tindak balas meningkat, ya. Suhu bahan tindak balas akan meningkat, ya. Sebabkan haba dibebaskan ke persekitaran kita tadi. Okey. Okey, itu contoh yang pertama untuk exothermic. Okey, awak dapat semua di situ kan. Okey, kemudian kita pergi pula contoh yang kedua. Contoh kita guna kali ni adalah contoh untuk tindak balas endotermik pula, tindak balas endotermik, nitrogen tambah dengan oksigen, kita dapat 2NO2, ya. Okey, so kita dapat 2 betul ke? 2. Okey. Alright, gas kita nitrogen oksida dan kemudian delta H kita ataupun haba tindak balas kita adalah positif 180 kilojoule mol negatif 1. Okey, dah dapat maklumat kita macam cikgu cakap tadi, first kali nak tengok dia endo ke exo, kita tengok kepada delta H. Delta H dia nilai dia ataupun sign dia adalah positif, jadi dia adalah endotermik. Jadi kita pun mulalah melukis gambar rajah aras tenaga kita, anak panah ke atas seperti biasa. Yang pertama tulis tenaga. Okey, kalau untuk endotermik kita bermula dengan anak panah kita ataupun garisan kita di bawah ni. Okey, iaitu bahan tindak balas kita. Kita pun tulis N2 tambah dengan 2O2. Okay, and then kita tarik anak panah ke atas menunjukkan haba diserap. Ya, haba diserap. Okay, pada ketika haba diserap ni kita buat satu lagi garisan untuk kita tulis hasil tindak balas iaitu 2NO2. Okay, and then barulah kita buat kita punya delta H sama dengan positif 180 kilojoule mol negatif 1. Alright. Okey, kemudian kita dapatlah kita punya gambar rajah aras tenaga kita yang lengkap. Okey, bahan tindak balas, ya, nitrogen, 1 mol nitrogen bertindak balas dengan 2 mol oksigen menyerap haba sebanyak 180 kilojoule mol negatif 1 dan menghasilkan 2 mol nitrogen dioksida. Okay, tindak balas ini adalah tindak balas endotermik, di mana tindak balas ini menyebabkan suhu tindak balas menurun. Ya, menyebabkan suhu tindak balas menurun. Okay, so itu yang awak perlu tahulah berkaitan dengan basic dia. Awak perlu tahu tentang
tentang termokimia. Okey. So cikgu harap awak faham dan dapat apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Kita belajar dua benda. Kita belajar apakah itu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik secara keseluruhannya, ya, daripada segi definisi dia, daripada segi apa yang berlaku semasa tindak balas itu, dan kemudian kita juga belajar bagaimana cara nak melukis gambar rajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik. Okey, so kalau awak tak faham, kemudian awak boleh tanya cikgu nanti, ya, dalam Telegram ataupun WhatsApp. Ataupun nanti kita buat kelas live nanti, ya, hari Jumaat, ya. Kita akan jumpa hari Jumaat nanti untuk kita buat kelas. Pada waktu yang samalah, cikgu tukar tarikh pada hari Khamis tu kepada hari Jumaat pagi. Kita ikut pada waktu yang sebenar. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak, ya. Tugasan cikgu akan tulislah di dalam awak punya grup, dalam grup kita lah, grup kimia kita. Terima kasih. Assalamualaikum.